Kadar sewa tapak niaga baru di Medan Selera Pasar Besar Alustar yang didakwa terlalu mahal akan dikaji semula. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan Negeri Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, satu perbincangan akan diadakan dengan pihak berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik kepada peniaga yang telah lama berniaga di situ. Menurut Datuk Muhammad Saleh, keadaan ekonomi semasa serta beberapa faktor lain turut menjadi pertimbangan beliau agar hak rakyat dan peniaga terbela. Pada masa sama, penambahbaikan infra yang telah dilaksanakan pihak berkuasa tempatan perlu dilihat secara rasional. Petang semalam, beliau turun padang, bertemu dan berbincang bersama peniaga terlibat. Wakil peniaga Muhammad Firdaus Syahi Zabiat mendakwa kadar sewa dinaikkan daripada RM90 kepada RM550 yang dijangka berkuat kuasa 1 Februari ini. Kenaikan sewa dipercayai selepas Medan Selera itu diswastakan kepada sebuah syarikat yang telah menjalankan kerja-kerja menaik taraf sejak 3 bulan lepas. Pelbagai kaedah dan pendekatan kreatif diguna bagi menyampaikan maklumat. Lembaga Hasil Dalam Negeri Kedah umpamanya mengambil pendekatan bersenam sambil mempromosi aplikasi MyTax kepada komuniti di Langkawi. Bertemakan Mahsuri, lebih 100 peserta menyertai program MyTax Robik 2024 yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi. Program yang julung kali dianjurkan itu akan diperluaskan ke daerah-daerah lain di negeri itu. Dalam era kita menjadikan e-perkhidmatan dalam lembaga hasil, di mana pembayar cukai akan menggunakan online service yang kita senaraikan lebih kurang 26, termasuklah e-filing mulai 1 Januari 2024. Bagi semua penduduk Langkawi dan seluruh Malaysia mesti menggunakan e-perkhidmatan dalam urusan percukaian mereka. Tangani kes salah laku jenayah babitkan remaja dan projek mural jadi tarikan terbaru di Alustar antara fokus lain laporan dari Kedah. Langsung bersama Nur Izzati Cik Ani. Silakan. Terima kasih. Menangani kes salah laku jenayah, terutama isu seksual dan buli melibatkan remaja bawah umur. Itu antara fokus utama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Kedah tahun ini. Pengerusi MCPF Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berkata, 233 kes tangkapan juvana direkodkan di Kedah sepanjang tahun 2022. Tertinggi membabitkan kes rogol 58 kes, diikuti curi kenderaan 31 kes, kecurian 18 kes, pecah rumah 14 kes dan samun 9 kes. Meski mencatatkan penurunan berbanding 331 kes pada 2021, namun angka itu tetap membimbangkan. Justeru, pencegahan di peringkat awal perlu dilakukan. Menurut beliau, trend semasa menunjukkan kes seksual didorong penyalahgunaan internet atau media sosial. Kita perlu wujudkan kesedaran untuk anak-anak ini menggunakan teknologi, kemudahan, kemajuan dalam era dengan pelbagai kemudahan yang ada. Sebenarnya kita ada TikTok, ada Insta, ada Facebook dan sebagainya. Maka kemudahan dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, kemudahan ini perlu dipergunakan dan disedarkan menggunakan dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita akan mendedahkan anak-anak ini menggunakan platform medsos ini melakukan jenayah, terpengaruh dengan kaedah-kaedah jenayah yang ditunjukkan dalam medsos ini. Datuk Dr. Zulkifli menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan pengurusan sekolah serta agensi dalam usaha menangani permasalahan itu. MCPF Kedah menyasarkan antara 50 hingga 60 program pencegahan jenayah akan dilaksanakan tahun ini. Kejayaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Seri Ahmad di Kuala Nerang, Padang Terap muncul juara kategori video EE paling kreatif sekolah menengah pada pertandingan Energy Efisiensi Challenge 2023. Anjuran Suruhanjaya Tenaga amat membanggakan, sekaligus membuktikan sekolah di kawasan luar bandar juga mampu bersaing di peringkat lebih tinggi.
Kemenangan yang membolehkan SMK DSA membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 itu adalah rentetan daripada kejayaan meraih johan kategori model sekolah paling EE pertandingan sama pada tahun 2019 dan 2022. Ia hasil kerja keras guru dan pelajar dalam menghasilkan kaedah sistematik penjimatan tenaga elektrik. Video yang kami hasilkan berdurasi 5 minit menceritakan tentang aktiviti yang kami lakukan sepanjang program ni lah. Video kami ni antara kelainan dia sebab boleh menang tu. Video kami ni kami memperbanyakkan jenis elemen dalam satu video. Contoh untuk permulaan tu kita buat sketsa, lepas tu kita masuk pada laporan berita, lepas tu baru kita masuk dengan program-program. Jadi dengan wujudnya kelab EEC ni, mereka ni lah yang akan pergi ke kelas-kelas untuk menerangkan tentang kempen penjimatan tenaga dengan mengedarkan risalah brosur dan mengadakan TikTok di peringkat sekolah untuk mewar-warkan supaya kita dapat menjimatkan penggunaan elektrik ni dari masa ke semasa. Jadi dengan kejayaan sekolah ini menampakkan bahawasanya walaupun sekolah menengah kebangsaan Datuk Seri Aman ini sekolah luar bandar tetapi mampu bersaing di peringkat kebangsaan. Ini satu pencapaian yang amat membanggakan pihak sekolah dan juga pihak waris dan juga guru-guru. Projek Mural kini menjadi daya tarikan terbaru pelancong ke Bandaraya Alustar. Projek yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Alustar MBAS itu bagi menghidupkan kembali kawasan tumpuan orang ramai dengan aktiviti ekonomi dan sosial yang berterusan. Datuk Bandar Alustar Datuk Muhammad Yusri Mat Daud berkata projek mural tertumpu di beberapa lokasi sekitar pusat bandar, antaranya Pekan Melayu, Pekan Cina, Medan Seni, Pekan Buah dan beberapa lokasi feeder pilar pilihan. Projek mural ini dilaksanakan secara berperingkat dengan kos hampir RM70,000 diperuntukkan bagi menyiapkan lebih 39 lukisan mural dengan pelbagai tema dan konsep. Itulah kita merasakan bahawa selain bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan yang boleh dijadikan sebagai tempat tarikan pelancongan menjadi tumpuan, mural-mural ini jugalah kita maafkan bahawa secara tidak langsung ianya akan menjadi tempat untuk pelancong-pelancong mengambil gambar dan juga secara tidak langsung mewar-warkan apa dia sejarah di negeri Kedah ni, khususnya di Bandaraya Alustar. Sementara itu, orang ramai menyambut baik usaha yang dilakukan oleh MBAS bagi mengindah dan menceriakan Bandaraya Alustar. Menghidupkan suasana Bandaraya Alustar dengan lebih meriah daripada sebelum ini, di mana adanya mural-mural seperti yang tertulis kita tengok, lukisan-lukisan seni untuk menaikkan lagi nilai value satu-satu tempat tu. Elok sangatlah tu sebab dia bagi kenangan lama-lama kan, jadi orang ramai pun ni baliklah untuk budak-budak sekarang tengok benda tu. Main bergambar betul. Main gambar kenangan lama-lama. Bagi memastikan Bandaraya Alustar sentiasa ceria dan menarik, MBAS dalam perancangan untuk melaksanakan projek mural di beberapa kawasan yang sesuai seperti di bangunan kedai lama. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Japang Padi untuk petang ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nur Izzati Ciani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Izzati.